Nampak? Okey. Kita masih belajar. Hari ini kita akan tengok ya nombor 4. Ya. Um, soalan bertanya soalan dan menjawab jawapan asas untuk penginjilan. Soal jawab itu penting sekali. Apabila kita nak buat penginjilan, memang orang selalu bertanya soalan. Benar? Ya, ataupun kita yang tanya soalan. Ada kala kita tanya soalan, ada kala orang tanya soalan. Soalan-soalan yang kita tanya mungkin soalan-soalan semacam siapakah Yesus, apakah pendapat anda tentang Kristian, apakah itu gereja, bla bla bla. Orang belum percaya, memang mereka tak fasih tentang Alkitab. Kalau kita tanya mereka tentang Alkitab, mereka bingung, tak tahu. Malah mereka tak percaya pada Alkitab. Hanya Kristian yang percaya pada Alkitab, kan? Ya, kita pun tanya soalan. Dan orang-orang lain, mereka juga tanya soalan. Kenapa kamu pergi gereja? Ya, apakah motif? Apakah yang kamu boleh belajar di gereja? Mereka tanya soalan. Alright? Nanti kita tengok. Kita baca 1 Petrus 3:15-16 katakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah, dengar sini ya. Okey. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, ya, gentle and respect, Inggeris kata, ya, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu kerana hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu kerana fitnahan mereka itu. Mereka memanglah akan tertawakan kita, kan? Benar tak? Ada. Alah, pergi gereja buat apa, jadi Kristen buat apa, buang masa, bla bla bla, semualah. Ya, kita pun diam-diamlah. Kita jangan lawan balik, tetapi kita hanya apa tu dengan lemah lembut. Ya. Oops, sorry ya. Kita dengan lemah lembut. Ya. Berespondan dengan orang lain. Alright, itu cara kita. Ya. Yang sedih, ya, ramai kita Kristian, kita tak bersiap sedia. Ya. Saya pernah jumpa seorang, dia Buddhis, agama Buddha. Saya duduk dengan dia. Dia bukan padri ke orang sahih ke, bukan. Dia hanya penganut agama Buddha. Saya duduk dengan dia. Wah, dia memang boleh fasih tentang ajaran Buddha. Betul ini, bla bla bla. Wah, saya pun kagum dengan dia. Ada kalanya saya pun ingat tolong jangan tanya saya tentang agama Kristian Mungkin saya belum bersiap sedia. Itu masa dulu. Ya, masa dulu ya. Dan ada kalanya saya malu tentang Kristian. Ya. Kerana kita tahu, kita faham bahawa Yesus itu satu-satu Tuhan. Tak ada Tuhan lain, tak ada Allah lain, kan? He's the only God. Dan kita percaya pada Tuhan yang benar. Juru selamat dan agama, kalau kita katakan Kristian sebagai agama, ya,
Kristian sebagai agama yang benar, yang lain itu palsu. Kita tahu. Okey, tetapi bukannya kita nak beritahu mereka, kamu tidak boleh jadi Buddha, tidak boleh menganut agama Buddha, kamu tidak boleh menganut agama Hindu, itu semua palsu. Bukan, bukan. Jangan beritahu mereka begitu. Ya, memang kalau kamu beritahu mereka begitu, mereka akan marah, kan? Ya. Tetapi apa yang saya nak katakan ialah, walaupun kita tahu bahawa agama Kristian itu benar, tetapi ramai Kristian, jemaat-jemaat Kristian, mereka tidak bersiap sedia. Ya, they are not prepared. Ajaran Kristian mesti, Inggeris kata, di sebelah tangan kita, the back of our hand, can come out anytime. No problem. Kena beritahu, Yesus itu benar. Kalau kita berdoa pada Tuhan, Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Kita harus tahu. Hari ini saya akan showkan, berkongsi dengan anda semua, dan kamu boleh berkongsi dengan jemaah-jemaah anda, beritahu mereka, mereka mesti bersiap sedia tiap-tiap kali, tiap-tiap saat untuk membalas ataupun menjawab soalan-soalan orang bukan Kristian. Ya, dan yalah. Dan nombor 2 ialah apa yang kita harus siapkan diri dengan apa. Ya. Mari kita tengok peranan dalam tanya soalan. Apakah peranan? Itu kalau kita berkongsi dengan orang lain, mereka ada hak untuk bertanya soalan. Bukannya bodoh-bodoh ikut asa. Ya, nak tahu. Semacam kamu. Sebelum kamu membuat apa-apa keputusan, kan? Nak beli rumah, nak beli kereta, nak pergi bersia-sia, nak makan juga. Makan malam. Kamu pun nak tanya soalan. Adakah sedap ke? Ya, adakah gerai-gerai lain ke? Adakah masa ini untuk makan? Kamu tanya soalan. Ya, kamu tanya soalan. Ya, itu memang benar kerana mereka nak buat satu keputusan, dan keputusan menjadi Kristian bukannya hanya sekadar makan makanan. Itu seumur hidup. memang mereka perlu tanya soalan. Alright? Dan kalau mereka tanya soalan, mereka perlukan satu jawapan yang munasabah. Ya. Kalau mereka tanya soalan, siapakah Yesus? Ya, jangan tanyalah. Ikut sajalah, pergi gerejalah, doa sajalah, Tuhan akan beritahulah. Mungkin itu jawapan yang bukan begitu baik, kan? Ya. Mereka inginkan satu jawapan. Ya. Dan Roh Kudus akan menolong kita apabila orang tanya soalan. Itu memang benar. Ya. Alright. Dan kita juga tahu bahawa itu memang penting untuk mereka bertanya soalan kerana mereka nak membuat satu keputusan seumur hidup mereka. Alright. Memang saya tahu. Ya. Kita mungkin tidak tahu jawab semua soalan. Ya, jangan tak takut. Kalau jemaat-jemaat mereka tanya, saya tak tahulah banyak hal lah. Okey, nombor 1, belajarlah. Kalau kita ada kelas, itu penting, ya. Ya, oleh itu kelas penginjilan itu penting. Saya harap kamu semua boleh design reka satu pelajaran. Tak perlu panjang, mungkin 4 minggu ke 5 minggu. Ya, ataupun kalau boleh 1 hari. Ya, kurang-kurang pun 6 jam. Ya, cara-cara untuk membuat penginjilan. Tiap-tiap kaum, tiap-tiap bangsa, tiap-tiap budaya, cara-cara membuat penginjilan berlainan. Ya, design, reka sesuatu untuk jemaah-jemaah anda. 6 jam. Ya, dan praktikkan, biarkan mereka
praktikal, ya, mereka cuba ya dengan kawan-kawan, ya. Alright, dan puji Tuhan bahawa kita di sini, kita orang percaya pada Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita, ya, untuk lebih mantap, lebih kuat cara-cara kita membuat penginjilan. Dan saya nak beritahu kamu semua, berita baik pada kamu semua, ya. Saya tahu bukan semua di sini dari AOG, ya. Gereja kita, AOG ke ataupun gereja yang diurapi oleh Roh Kudus, kita lebih membuat penginjilan daripada kumpulan-kumpulan lain, termasuk Anglican, Methodist, Baptist, ya, dan kumpulan-kumpulan lain. Kita lebih, kerana kita diurapi, kita tahu apakah cadangan Tuhan kepada kita, ya. Dan satu-satunya Tuhan ingin kita lakukan ialah membuat penginjilan untuk menjadi saksi, ya, terutamanya kepada kawan-kawan kita ataupun pada orang-orang yang kita kasihi, ibu bapa, adik-beradik, ya. Itu tujuan kita masih di sini. Alright? Okay. Siapa ada soalan? Alright, kalau tak ada, saya ingin beri kamu semua 5 minit. Tulis 5 minit saja pengalaman anda sebagai seorang Kristian. Tahu tak? Kamu sudah menjadi Kristian, apakah pengalaman anda? Tulis apa yang kamu nak tulis. Tak kisah. Pengalaman baik, pengalaman jahat, pengalaman susah, ya. Yang belajar dengan lebih, ya. Okay. Dan dalam penginjilan, memang apa yang kita ceritakan ialah tentang Yesus. Bukan cerita kita, kan? Cerita Yesus. Ya, kita memberitakan tentang Yesus, siapakah dia, bla bla, ya. Tetapi yang pentingnya kita nak tahu adakah Yesus benar-benar anak Allah. Ya, itu kata-kata dia, saya anak Tuhan, saya anak Allah, saya anak bapa. Ya, adakah dia benar? Dan kita nampak di dalam ayat-ayat, kita boleh gunakan ayat-ayat di sini, ya, untuk memberitakan bahawa Yesus memang anak Allah. Ya, anak Allah secara langsung, secara spontan, ya. Ini beberapa, okey, saya tak akan bacalah semua ayat ini, ya. Di ayat-ayat di sini, mungkin kita tengok satu, okey. Markus. Siapa boleh tolong baca? Jack boleh tak? Jack. Okay, boleh. Ya, Jack tolong baca. Markus, kejap Markus, ya. Okey. Markus 14 ayat 61 62. Okey. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya, sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ya. Dia mengaku. Dan dia bertanya tentang Mesias. Ya. Mesias, Inggeris menggunakan perkataan Mesias ini, Meshiach. Ya. Inggeris menggunakan perkataan Meshiach menjadi Messiah, juru selamat, Messiah, juru selamat. Meshiach ialah perkataan Yunani, Hebrew. Ya. Dan selalu
Mesias diguna untuk raja-raja, ya, kerana mereka ialah juru selamat untuk orang-orang ni, raja, Mesias. Alright? Dan Mesias ini ialah juga Allah. Hanya Tuhan. Saya tahu raja-raja itu manusia. Tapi pada zaman dulu, raja-raja mereka seperti Tuhan. Semi-God. You know? Oleh itu, apabila orang biasa katakan dia Mesias, dia Tuhan, mereka dilontar batu. Kerana tak boleh mengaku bahawa anda seorang Mesias. Itulah satu sebab ya Yesus dibunuh kerana pengakuan dia sebagai Allah. Dia Mesias. Dia kata dia Mesias. Yakni Allah. Ya. Dan Yahudi, Yunani ya, Greek Yunani, tadi Yahudi Mesias ya. Yunani Greek kita guna perkataan Kristus. Yesus Kristus. Ya. Sebenarnya Kristus bukan nama Yesus. Kristus ialah penyelamat. Kristus, the anointed one yang diurapi. Yesus yang diurapi. Yesus Kristus. Ya. Siapa yang diurapi? Raja-raja. Daud, Saulus, ya. Nanti ya. Okey. So dia mengaku. Oleh itu mereka memang itu satu. Kalau orang mengatakan bahawa adakah Yesus itu Tuhan, dia sendiri mengaku. Dan bukan hanya dia mengaku, di mana-mana Yesus meminta dan menerima sembahan, dia menerima sembahan. Alright? Siapa boleh tolong baca Yunanis 20:28. Sila baca kalau siapa-siapa boleh. Saya baca, Pastor. Okey. Connie. Oke, Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya. Ya, itu Thomas. Dia nampak, dia tahu. Ya, oleh itu dan Inggeris kata my Lord and my God. Ya. Dan mereka menyembah dan juga mungkin kita boleh baca ini ya. Matius. Siapa boleh tolong baca? Matius 14:32 dan 33. Ada siapa? Oke, Pastor, saya baca. Okey, thank you. Matius, Maria. Matius 14 ayat 32 hingga 33 kan? Ya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya. Dan Yesus tidak menolak. Dia menerima. Maksudnya dia Allah. Ya. Masa dulu ya, mereka hanya menyembah Allah dan perjanjian lama pernah mengatakan hanya ada satu Allah. There's only one God. Ya. Dan mereka mengenali Yesus sebagai Allah yang turun ya pada bumi. Oleh itu dia tidak menolak. Oleh itu dia memang Allah. Dan juga pengakuan secara tidak langsung, kita tak payah tengok
Alkitab ya, tapi kita tahu bahawa ada juga ayat-ayat yang mengatakan bahawa dia Allah. Ya, dan juga dia mengatakan bahawa saya ialah I am. Nah, di bahasa Melayu tak begitu jelas alright, di Inggeris ia lebih jelas, dia katakan tentang I am. Ini perkataan Yesus yang Yesus gunakan I am, dia perkataan ini sama dengan apa yang Musa dengar dari Tuhan. Ingat tak dalam apa tu semak tu kan, burning bush apa tu ada siapa boleh tolong saya? Semak Burning bush duri. Burning bush, Musa jumpa dengan Tuhan. Apa tu Burning Di bush. gunung, di Gunung Sinai kah? Bukan. Apabila berapi, bukan berapi menyala, semak duri. Semak yang Semak terbakar. berduri. Ya kan. Ya. Dan Musa tanya pada Tuhan, katakan, kalau saya pergi ke Firaun dan dia tanya saya, siapa yang hantar saya? Apakah nama Tuhan kan? Dia tanya kan, what's your name? Dan Tuhan katakan, I am that I am. Akulah Tuhan. I am that I am. Saya ialah siapa yang saya ingin jadi. Tuhan tak ada nama. Tak ada nama. Itu dia. Ya, I am. Oleh itu, di perjanjian lama, tak ada orang boleh menggunakan nama I am. Aku adalah aku. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak begitu jelas. Aku adalah aku. Yalah, aku ialah akulah. Aku bukan kau. Kan, akulah aku, tapi tak jelas. Tetapi dalam bahasa Yunani, dia jelas katakan aku. Dan di sini Yohanes 8:58 dia katakan aku. I am aku. Bukan aku adalah aku, bukan ya. Bukan aku. Aku. Ya. Ada dua aku di sini. Ya, aku adalah aku, dan aku adalah aku. Aku nombor 2 ialah I am. I am maksudnya Tuhan. Aku adalah Tuhan. Yesus mempunyai gelaran begitu. Dan juga di Yohanes 14:13 dikatakan anak Tuhan. Son of God. Ya, Son of God. See? Alright. Di sini kita dah tahu bahawa Tuhan, Yesus itu memang Tuhan. Tak syak lagi. Kalau ada kawan kita nak tanya kita, adakah Yesus itu Tuhan? Ya. Orang-orang menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Ya. Ayo, Koni hujan tempat Koni sana hujan dan juga Petrus jaga-jaga okey, nanti kena hujan. Okey, tak apa, no problem. Walaupun terkeluar kelas kita rekod, nanti saya masuk dalam YouTube, kamu semua boleh ulang ya, dengar ataupun ulang tengok ya. Right? Ya. Orang tanya, adakah dia benar? Ya. Dia orang menyembah dia. Ada rekod bahawa orang memang menyembah dia. Alright. Oleh itu, macam mana dengan ramalan dalam perjanjian lama? Ada tak ramalan? Memang ada. Virgin birth, ada apa tu? Virgin birth, kelahiran dara. Ya, semua di sini. Ya.
Nanti juga saya akan kumpulkan PowerPoint. Alright, ini nombor 4, kelas nombor 4. PowerPoint kelas 1 sampai kelas 4. Dan saya akan hantar bagi kamu semua nanti. Okey tak? Kenapa? Kenapa? Kerana minggu depan ada ujian. Bagus Lulai. Ada ujian. Bagus. Ujian dari kelas 1 sampai kelas 4. Oleh itu nanti saya akan hantar PowerPoint semua. Okey? Dan kelarian memang ada. Ya, di perjanjian lama dah ada beritahu. Ya. Dan juga tentang anak Allah. Di Mazmur 27 katakan bahawa ya, aku hendak memberitahukan ketetapan Tuhan. Dia berkata kepadaku, engkau adalah anakku. Hari ini engkau akan memperanakkan engkau. Dan juga dia dari Bani Abraham. Seed of Abraham. Di sini ada perjanjian lama, katakan dia. Dan di sebelah, perjanjian baru. Ya. Sorry. Bukan ramalan. Saya taruh salah. Perjanjian lama ialah Nubuat, Pastor. ya, nubuat dan fulfillment. Apa itu fulfillment? Buatlah tu. Pengenapan, Pastor. Pengenapan. Pengenapan. Ya, okey. Nanti saya tukar. Ya. Pengenapan. Nubuatan dia. Okey. Okey Kim. Pengenapan. Ya, Okey. perjanjian baru. Pengenapan. Hah? Ya, pengenapan. Ya. Alamak. Ya, perjanjian baru. Sorry.
Pastor, Ya, penggenapan perjanjian lama betul lah. Fulfillment of the Old Testament, bukan? New Testament fulfillment. Old Testament fulfillment in the New Testament. Membuat perjanjian lama, penggenap perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian baru. Fulfillment in the Old Testament. Fulfillment Yeah, it's of a new the Old Testament. Digenapi perjanjian baru. Ya, digenapi. Ya. It's a what you call that? Pengenapan Ya. pengenapan perjanjian Sebenarnya ialah pengenapan dalam. ya. Fulfillment in the old in the New Testament. You know, see, so alright. Pengenapan Harrison. dalam. Okey, kamu semua nampak kan? Ada? Alright. Dan juga ada dari Yuda, you know, Jesse, Daud, ya. Tongkat kerajaan takkan beranjak dari Yehuda. Kejadian 49 ya, 10 ya. Alright. Dan Yesus datang dari suku Juda. Oleh itu Inggris pernah katakan bahawa singa Juda, Lion of Judah. Ya, Yehuda, Pastor. Hah? Suku Yehuda. Yehuda. Okeylah. Kalau kamu tahu, saya tak nak tukar semua. Okey ya, faham tukar. Nanti saya tukar. Yehuda, faham. Okey. Nanti tolong, okey, kalau boleh tolong WhatsApp saya. Siapa-siapa WhatsApp supaya saya ingat. Saya nak teruskan sini. Yehuda, ya, Yehuda sini. Anak Yehuda, right? Lukas, kalau kamu nak baca tentang Lukas, terutamanya dalam Matius dia menulis untuk orang-orang Yahudi, Jua, dan memberitahu mereka bahawa Yesus memang datang dari suku Juda, iaitu suku diraja. Juda, Daud, ya. Oleh itu kita boleh anggap ya Yesus itu diraja, anak diraja, tengku semua. Ya, diraja, Raja Yesus. Kerabat diraja. Kerabat diraja. Kerana ramai orang Yahudi mereka memang sangsi, mereka tak pasti. Mereka betul ke? Ya, ataupun Yesus orang kebiasaan semua, you know, commoner. Tidak. Nah, ini semua penting kerana kita nampak nubuatan dan juga pengenapan. Nubuatan dekat perjanjian lama, mereka dah buat nubuatan begitu bla bla bla, ya. Dan penggenapan itu pada hidup Yesus. Oleh itu Yesus itu Allah. Bukan orang lain. Ya. Bukan orang lain. Dan juga dia berasal di Bethlehem. Itu penting juga. Nubuatan katakan orang itu ya raja itu Tuhan akan berasal dari Bethlehem. Kita juga nampak Yesus datang ke Bethlehem untuk dilahirkan. Ya, dilahirkan, dan tak ada orang perasan. Tak ada orang tahu kenapa ke apa ke, tak ada. Ya. Kematian dan juga kebangkitan. Ya. Ayat-ayat ini dah cukup untuk kita tahu bahawa Yesus itu Allah, Tuhan. Dan dia bukan sekadar penipu. Ya.
Yesus hanya menjadi dua jenis orang. Satu, dia memang Allah ataupun dia penipu. Either he's God or he's a liar. Semacam banyak guru-guru, ramai guru-guru sana. Mereka hanya tahu untuk mencungkil wang dari orang-orang, menjadi kaya. Alright. Tetapi Yesus berlainan. Now, bukan hanya sekadar Yesus mati, tetapi Yesus bangkit. Bangkit. Kita dah tahu tentang hidup Yesus, itu memang benar. Hidup Yesus memang benar. Tak ada sejarah, tak ada buku-buku orang bukan percaya semua, tak ada buku-buku mengatakan bahawa Yesus itu tidak benar. Itu cerita dongeng, tak ada. Yesus memang manusia. Okeylah, fair enough lah manusia. Tetapi apa jenis manusia? Nombor satu, dia Allah. Benar tak? Ya. Dan kenapa kita katakan begitu? Kebangkitan Yesus itu penting. Saya pernah baca satu buku, mungkin kamu semua nak tahu, satu buku Who Moved the Stone, Frank Morrison. Sebenarnya penulis buku ini dia seorang peguam, dia peguam dan dia bukan orang percaya. Dia mengatakan bahawa kamu semua Kristian penipu. Tak benar. Yesus tidak bangkit dari mati. Dia pun selidik, cari. Akhirnya dia katakan dia menyalah. Ya, Yesus memang bangkit dari mati. Dari mati. Oleh itu bukan hanya dia tidak dapat nafikan, tetapi malah dia menjadi orang percaya. Itu memang ajaib. Right. Kebangkitan Yesus. Kita menjadi orang percaya kerana kebangkitan Yesus. Paulus pernah mengatakan bahawa kalau Yesus tidak dibangkitkan dan kita percaya, apa yang kita percaya sia-sia. Kerana kebangkitan Yesus. Kenapa? Macam mana Yesus bangkit? Kerana dia mati. Mati juga benar. Bukan tipu. Ramai orang katakan tipu. Yesus tidak mati. Orang lain mengambil gelaran sebagai Yesus. Mereka mati. Bukan Yesus yang mati. Orang lain mati. Tidak. Dia memang mati. Dan juga ada pengkebumiannya. Memang tahu dirakam. Tahu. Dan mereka nak memastikan bahawa Yesus tidak keluar, makam dia dimeteraikan. Silap. Tak boleh keluar. Dan bukan hanya sekadar itu, mereka menaruh pengawal-pengawal. Yesus memang tidak boleh keluar. Tak boleh. Tetapi kita tahu, di hari ketiga, makam itu kosong. Empty tomb. Bukan hanya sekadar makam kosong, malah pakaian yang mereka membalut Yesus. Ingat, Yesus mati di salib penuh dengan darah. Oleh itu, kain, pakaian, memang berlumuran dengan ada darah. Geli, Tapi kain itu bersih. Hanya 3 hari saja. Kalaulah Yesus tak mati pun, dia begitu cedera kan? Macam mana dia nak keluar dari kubur tu? Oleh itu kita percaya bahawa itu mujizat. Kita boleh beritahu kawan-kawan bahawa itu benar. Benar. Yesus, walaupun kamu tak percaya bahawa dia mati, dia memang cedera parah. Tak ada can bagi dia keluar. Dengan tenaga dia sendiri.
Tapi kita tahu bahawa kubur itu kosong, tak ada orang. Ya, ya, dan pengawal masih di sana, dan juga pengawal. Tapi murid-muridnya tidak percaya, terutamanya Thomas. Ya, Thomas. Dan Yesus pun appear, dia sampai apa tu appear, wujud, ya, pada orang-orang untuk 40 hari. Ya. Dan kalau ada orang mencuri tubuh Yesus, barang Yesus, ya, mereka boleh katakan mereka, ini mayat Yesus. Tapi tak ada orang yang dapat menghasilkan ini badan Yesus, ini mayat Yesus. Tak ada. Tak ada. Okay. Dan juga kita pun tahu bahawa terutamanya di buku kisah Rasul-Rasul mengatakan bahawa murid Yesus berubah. Berubah sampai mereka rela mati kerana kepercayaan pada Yesus. Wah, dahsyat. Ya, dahsyat. Dan kita juga nampak kenapa kita ada gereja-gereja. Saya tahu kuil-kuil pun besar, masjid-masjid pun besar. Tapi di kisah Rasul-Rasul kita nampak gereja begitu besar, kembang. Dan kita sebagai pengikut Yesus, kita memang rela menggerai hidup kita sampai mati. Kerana kita tahu apa yang kita lakukan itu benar. Alright? Sebagai kehidupan orang Kristian yang berubah sepanjang sejarah. Tiap-tiap orang. Ya. Itulah yang saya nak beritahu kamu semua. Ya. Hidup kamu mesti berubah. Ya, berubah. Soalan? Kalau tidak, sekarang kita nak bincang lagi. Pernahkah orang tanya anda soalan dan suka untuk anda jawab? Ada? Ada. Kalau ada, apa soalan itu? Okey. Kamu semua masuk bilik. Ya, masuk bilik untuk bincang. Alright, untuk 10 minit dan kita rehat sampai sekarang pukul 8.25. Kita rehat sampai pukul 8.45. Boleh ya? Alright, masuk bilik, bincang dan kawan-kawan. Ya. Dan lepas itu yang penting sila WhatsApp saya. Apakah soalan yang kawan-kawan anda tanya dan sukar untuk anda jawab? Okey? WhatsApp saya. Tetapi sebelum itu bincang dalam bilik-bilik dulu. Dan kita ambil rehat sampai pukul 8.45. Ya. Okey? Faham? Ada soalan? Ada soalan? Okey ya. Adakah Yesus hanya jalan ke syurga? Ya ke tidak? Wah, Kim, banyak soalan. Huyo. Yalah, memang. Alright. Kalau orang tanya, hanya Kristian yang boleh ke syurga. Yalah, memang. Saya dan kamu semua, kita semua faham. Ya, hanya Yesus, ya,
tetapi mereka tak faham. Ya, tak faham ya. Kalau tidak, kalau ajaran-ajaran lain ataupun agama-agama lain juga boleh pergi surga, maksudnya ya, kematian Yesus, darah Yesus tak ada nilai. Tak ada nilai. Ya. Dan Yesus mati sia-sia. Kerana kita tahu bahawa Yesus ialah satu-satunya. Oleh itu, kita perlukan darah Yesus untuk menyucikan kita semua. Tak ada jalan lain. Yesus mengatakan bahawa dialah jalan, dialah kebenaran. Dia jalan, dia kebenaran dan dia ialah hidup. Dan tidak ada orang yang akan dapat sampai ke Bapa kecuali melalui Yesus. Itu Yohanes 14:6. Ya, Yohanes ya. (14:6). Ya. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ya, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya sang anak berkenan untuk mengungkapkannya. Ya. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia akan berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya. Kita selalu show tentang Yohanes 3:16 kan? For gospel of the world, ya. Kita lupa tentang Yohanes 3:17. Ya. Kenapa orang pergi neraka? Kerana mereka tidak percaya. Ya. Mereka tidak percaya. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan dihukum. Ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, mereka dihukum kerana tidak percaya. Injil telah pun disyorkan, tetapi mereka tidak percaya. Oleh itu, kerana mereka tidak percaya, mereka dihukumi. Faham tak? Alright? Dan juga Yohanes 14. Itu yang saya katakan tadi, ya. Akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Soalan ada apa? Oleh itu, ya, macam Jack katakan, ya, kita tidak menyembah manusia. Ya, ya benar, Yesus itu manusia kerana dia daging juga. He is God man. Dia bukan separuh manusia, separuh Tuhan. Tidak. Ya, dia lengkap sebagai seorang manusia dan lengkap sebagai Tuhan. Dia manusia Tuhan. Man God. Ya, kita bukan sekadar menyembah manusia. Saya tahu bahawa dia manusia. Ya, tetapi dia datang. Kita dan Muslim mungkin berlainan. Muslim tidak menyembah Muhammad yang bagi mereka Muhammad yang menunjukkan mereka pada Allah. Ya, dia Muhammad datang sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengesyorkan membawa Muslim ke Allah. Ya, dan juga dengan agama-agama lain. Ya. Dan agama Kristian berlainan.
Nabi tidak, Nabi-Nabi memang showkan kita semacam Muhammad juga menshowkan kita pada Tuhan, tetapi Kristen berlainan. Tuhan turun, God came down, Tuhan turun dan menjadi manusia. He became man, dan Alkitab mengatakan bahawa dia bukan memeluk, dia he put on full man, dan segalanya dia dilengkapi dilengkapi segalanya tentang kemanusiaan. Dia diperdaya, dia diuji, dia juga luka parah, sakit hati, bukan sakit jiwa, sakit hati, mengeluh, orang walk away from him, orang keluar dari dia pun sedih juga. Orang keluar, mereka reject, right? Sampai dia pun tanya pada Petrus, adakah kamu semua akan leave me, So Yesus bukan hanya sebagai manusia, tapi dia Tuhan. So Jack, saya harap hari ini kita juga dah belajar sesuatu bahawa Yesus bukan hanya sekadar manusia, dia Tuhan juga. Dia datang dari Tuhan. He came from God. Ada nubuatan dari perjanjian lama, kita ada pengenapan di perjanjian baru, alright. Dan saya harap itu semua lengkap supaya kita cara penginjilan kita lebih lengkap. Okey. Siapa di sini percaya bahawa Allah itu penuh kasih? Kalau kamu percaya Tuhan itu, Salifah bagi thumbs up, Tuhan, Tuhan itu memang penuh kasih. Tetapi kenapa Allah yang penuh kasih menghantar orang ke neraka? Kenapa? Siapa boleh jawab? Pastor. Ya. Kami tak. Saya jawab. Saya Jawab. coba jawab. Kenapa Ya. Allah yang penuh kasih hantar orang ke neraka? Maksudnya begini, kasih itu bukan percuma dibagi dengan buta-buta, begitulah. Dengan buta-buta, dia perlu ada keadilan di situ. Adil. Dari saya lepas. Lagi siapa? Siapa tahu? Okey, Awina, Tuhan tidak mengirim orang ke neraka. Neraka adalah pilihan. Bagus. Awin mengatakan bahawa neraka itu pilihan, ya. Mereka memilih tidak mahu percaya pada Yesus, ya. Nah, neraka juga dicipta untuk iblis-iblis dan syaitan, ya. Dan iblis dan syaitan bukan sekadar mereka yang pergi, tetapi mereka menarik, ya, ciptaan-ciptaan Tuhan, ya, manusia untuk bersama-sama dengan mereka. Ada lagi siapa? Cepat. Ya, Jack, benar. Upah dosa ialah maut, dan maut ialah perpisahan dengan Tuhan. Separation from God. Perpisahan. Bukan hanya neraka, tapi perpisahan. Ya, alright. Nombor satu, kita juga faham bahawa neraka itu benar. Ya, benar. Dan bukan hanya sekadar itu, semua orang akan hidup selama-lamanya.
tiap-tiap ciptaan Tuhan. Sama ni. Ya. Adakah di syurga ataupun di neraka. Itu macam apa yang kamu katakan Jamita, ya, itu pilihan. Pilihan kita untuk tidak percaya. Right? Dan ada orang katakan, wah, kenapa? Wah, begitu dahsyat. Ya, kerana Allah itu suci. Ya. Macam mana cara yang kita nak lakukan, begitu suci manusia. Ya. Begitu baik apa yang kita lakukan. Ya. Kita hanya satu kain kotor. Ya. Ada kalanya Alkitab mengatakan ya, bahawa perbuatan kita semacam najis. Kan? Ya. Apa yang kita lakukan sebaik-baiknya, ya, kain kotor juga. Right? Dan perpisahan kita, ialah itu pilihan. Pilihan kita. Ya. Dan objektif utama manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selama-lamanya dengan sepenuhnya. Itu satu ayat dari seseorang, Grudem. Ya, Grudem. Itu pilihan. Kita dicipta untuk memuliakan Tuhan. Tetapi orang memilih, ya, berpaling berpaling tada, ya, keluar, reject God. Reject God. Itulah apabila kita tahu tujuan hidup kita untuk memulia Tuhan, itu memberi lebih makna kepada hidup kita. Ramai orang selalu ingin tahu apakah makna hidup. Sekarang saya nak tanya kamu semua, apakah yang kamu faham tentang makna hidup? Siapa? Kenapa kamu masih di sini? Hidup untuk Tuhan. Intan. Lagi? Okey, Petrus, apabila kamu katakan, okey, saya setuju. Saya setuju bahawa kamu katakan hidup untuk Tuhan, ya. Apakah yang boleh kamu lakukan untuk Tuhan dalam hidup anda? Macam mana? Ya, kalau hidup untuk Tuhan, hidup saya adalah untuk melayani Tuhan, melakukan apa yang disuruh, menuruti perintah-perintahnya. Lebih kurang macam itulah, Pastor. Ya, Memuliakan Tuhan. Bagus. Ya. Ramlan mengatakan bahawa makna hidup ialah kita apabila kita tahu tujuan kita untuk hidup, ya. Benar, betul. Lagi siapa? Apakah itu makna hidup? Oke, Pastor, kalau bagi saya, makna hidup ini adalah kita tahu Tuhan mengasihi kita, kan? Ya. Tuhan sudah mengasihi kita dan mati di kayu salib, dan Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Oke? Dari pengalaman kita diampuni dosa oleh Tuhan, masih ramai orang di luar sana, walaupun kita tahu sudah 2000 tahun yang lalu Yesus telah menyelamatkan kita lah. Tetapi masih ramai orang di luar sana yang tidak mengetahui siapakah itu Tuhan. So, makna hidup ini adalah menjangkau lebih banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan lah. Oke, itu saja.
Lagi siapa? Pastor, Yap, Kim. makna hidup itu kita mesti tahu apakah punca kehidupan kita dan apakah nilai kehidupan kita dan Nilai. haluan kita. Kemana kita akan bergerak maju dari sekarang, dari mana kita berada, apakah tujuan kita, hala tuju kita dalam kehidupan. Bagus. Saya harap tiap-tiap orang boleh berkongsi sedikit apakah pendapat anda tentang makna hidup. Lagi siapa? Pastor, Kim. saya ada soalan. Soalan. Ya. Saya tanya soalan, Kim lagi mau tanya soalan. Tak. Bolehlah. Sebab ada orang tanya saya sebab dia ahli keluarga dia macam dia ada penyakit mental lah. Lepas tu dia meninggal dunia. Lepas tu dia tanya saya, kenapa Tuhan menjadikan dia begitu dan apakah makna hidup seorang yang mental? Kenapa dia dicipta dari awal, dari mula penciptaan, dari masa dia lahir, dia mental sampai dia meninggal dunia. Apakah maksud, macam ditanya di sinilah, apakah makna hidup seorang mental? Saya tak dapat jawab. Kim, kamu harus tahu, alright? Ada soalan yang memang sukar untuk kita jawab. Jangan takut. Kalau kamu tidak tahu jawab, beritahu, I don't know, saya tak tahu. Ya, beritahu. Jangan create ya sesuatu yang kita tak pasti. Ya. Nanti saya jawab, okay. Di sini siapa boleh tolong saya untuk menjawab soalan Kim? Ada siapa? Saya mau sharing, Pastor. Boleh. Jawaban tuh. Oke, ada tertulis, Pastor, bahwa kalau tidak silap Paul yang bertanya kepada Kristus, adakah sejak lahir dia sudah ada penyakit? Jadi dia tanya, adakah budak ini penyakitnya adalah datang daripada Tuhan sebab ini adalah dosa keturunan? Tapi Yesus menjawab di sana, Pastor, dia cakap bukan semua dosa daripada keturunan. Ada kala Tuhan mau menunjukkan kemuliaan dia, kekuasaan dia. Jadi bukan semua yang berpenyakit itu datangnya itu dari maksudnya itu penyakit daripada keturunan, bukan, atau sumpahan. Jadi kadang-kala Yesus berkata dia mau tunjukkan kemuliaan dia, kuasanya di sana. Iya. Itu saja, Pastor, saya boleh share. Oke, bagus. Sani, saya perasa itu ayat datang dari Matius ke apa? Saya tidak ingat, Pastor, tapi kalau saya tidak silap Matius atau Lukas. Lukas, ya, Lukas. Ya, kalau tidak silap lah, Pastor. Lukas. Sekarang saya cari ya. Itu ayat yang baik. Ya. Lagi ada siapa boleh tolong beri jawapan? Siapa lagi? Memang benar, Kim, apa yang Sani katakan ya, untuk memuliakan Tuhan. Ya. Ada kalanya kita tak ada jawapan. Ada kalanya saya juga fikir, kenapa? Kenapa ada orang yang menara? Ya, kenapa ada orang yang bersusah payah? Ya, kenapa ya? Apa yang saya faham ialah tentang bukan hanya kemuliaan Tuhan, not just the glory, tetapi grace, kasih Allah. Saya memang tak faham macam mana kasih
Ya, kenapa Tuhan tidak mencipta seseorang complete ya, dengan serba ada, serba boleh. Kenapa ada yang sakit, ya, mental sakit, ada yang kena kanser, ya, bersusah payah. Selepas mencipta kita, kena bawa Yesus, ya, anugerah Allah, ya, memang tak ada jawapan. Walaupun soalan-soalan begitu tidak ada jawapan, kita tidak dapat nafi nombor satu. Alright, okay. Saya tidak akan putus kepercayaan saya pada Tuhan. It won't make me don't believe God. Alright, saya akan terus percaya pada Tuhan. Nombor dua, macam mana kita nak soal pun kita faham bahawa Tuhan wujud. Ya. It doesn't mean that if you don't have an answer, God is not real. Faham? Kalau tak ada jawapan, oh Tuhan, tipulah kamu semua Kristian. Tak ada Tuhan. Ya, itu memang tak benar. Dan kita tahu bahawa Kristian, kepercayaan Kristian, Christian belief ialah satu-satunya kepercayaan yang benar. Ya. Hanya ada dua pilihan. Okey, kita side track sikit okey, side track kita hanya ada dua pilihan. Kamu percaya ada Tuhan ataupun tak ada Tuhan. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya ada Tuhan. Maksudnya dunia kita wujud spontan dari batu, pam, Big Bang, pam. Dan tidak ada Tuhan yang mencipta. Saya faham. Kalau kamu percaya pada Big Bang, tak ada Tuhan, tak ada pencipta, semua segala sesuatu, semua secara spontan dia wujud secara serta-merta, secara beransuran, semua, kalau itu benar, itu memang ajaib. Macam mana tiap-tiap hal boleh begitu sempurna. Faham tak? Boleh begitu sempurna. Kenapa tiap-tiap manusia mesti ada dua mata, satu hidung dan satu mulut. Dan satu hidung ada dua lubang. Kalau ada orang satu hidung satu lubang itu memang pelik kan? Kenapa? Kenapa boleh begitu sempurna tiap-tiap orang mempunyai anggota badan yang begitu sempurna. Oleh itu, bagi saya kesimpulannya memang Tuhan wujud. Dan nombor dua, kalau Tuhan wujud, maksudnya dia pencipta. Selepas itu kita pun tanya, kalau ada Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan Kristian lah, Tuhan Muslim lah, Tuhan Cina lah, India lah, semua. Tuhan yang mana? Ya. Ataupun kita tanya, adakah satu Tuhan ataupun banyak Tuhan-Tuhan? Dan kita percaya hanya ada satu Tuhan. Tak boleh ada banyak Tuhan. Mereka bukan Tuhan, mereka dewa-dewa, dewi-dewi. Ya. Dan lepas itu, kalau kita katakan hanya satu Tuhan, maksudnya hanya Muslim ataupun Kristian. Yang lain itu banyak Tuhan, yang lain itu banyak dewa-dewa, dewi-dewi. Oleh itu, kesimpulannya hanya Muslim dan Kristian. Dan kita tahu di sini bahawa Kristian ialah agama yang benar. Ya. Dan apabila kita katakan Tuhan wujud, agama Kristian benar, oleh itu Alkitab itu benar. Dan Alkitab, lepas tu Alkitab mengatakan bahawa Tuhan itu pengasih. Apabila kita katakan Alkitab pengasih dan Tuhan wujud, maksudnya kita perlukan keimanan
we need faith. Alright? Maksudnya ada soalan yang memang tidak dapat jawab. Tak boleh. It takes faith to believe in God. Kita perlukan keimanan untuk mempercayai Yesus, Tuhan. Yeah. Alright? Oleh itu, apabila kita percaya, kita ada iman, walaupun ada masalah, ya, budak mental semua, bukan senang untuk menjawab. Bukan senang. Saya tak ada jawapan secara langsung. Ya, banyak kali ya, saya pun pernah berjumpa dengan budak-budak yang ada masalah mental semua ya. Tetapi kita tahu bahawa dia wujud. Ya. Apakah cara-cara saya sebagai seorang Kristian ya untuk membantu mereka yang memerlukannya? Ya, memberi support ke apakah? Ya. Saya memang Kim, saya tak ada jawapan. Saya hanya beritahu bahawa saya hanya ada faith in God, iman pada Tuhan. You know, keimanan. Ramai orang mereka memang mengalami kesukaran, masalah mental. Pernah saya jumpa ada ibu bapa, anak kembar, laki ya, anak kembar, kedua-dua mempunyai masalah mental. Ya. Apa boleh buat? Ya. Saya ada pusat belajar. Ada kalanya ada ibu bapa yang membawa anak-anak mereka datang jumpa kami ya. Mental issue, mental. Isteri saya, kami hanya boleh berdoalah untuk mereka dan buat apa yang kita mampu. Mereka datang, api tak tahu. Ada kalanya kita hanya beri mereka, kami hanya beri mereka tulis huruf-huruf A sampai Z. Dan ya, ada yang hanya menolong mereka supaya mereka dapat berdikari. Kalau ibu bapa meninggal, ya, mereka dapat berdikari, masak untuk sendiri. Saya tak ada jawapan. Ada siapa di sini dapat menolong? Susah oh. Okay, susah. Right. Walaupun kita tak ada jawapan, kita mungkin saja mungkin mereka tidak mau jawapan. Tak perlulah. You know, mereka hanya perlukan galakan, bukan jawapan. They're not waiting for an answer, because we know that whatever answer given useless, tak ada guna. You know, they just need somebody to be next to them, to support them, supportive. You know, mereka hanya perlukan seseorang yang mendorong dan support. Kita buat apa yang kita boleh, berdoa untuk mereka. Ada kalanya membawa budak-budak itu keluar supaya ibu bapa boleh relax sikit. Susah. Okay. Alright. Ada di sini, ada siapa lagi ada soalan? Saya harap kamu dapat tahu apakah itu makna hidup. Ya. Soalan?
Okey, kalau tidak kita teruskan. Saya nak beri ya tak apa. Okey, pelan-pelan. Terima kasih ya. Kita nak tengok lagi nanti ya. Kita teruskan, kita bincang sedikit ya tentang mengenai halangan budaya. Memang ini satu masalah besar. Macam saya katakan ya, tiap-tiap suku kaum ya ataupun apa tu apa tu race apa call it race China, India, bangsa berlainan bangsa ya. Memang kita mempunyai budaya-budaya berlainan. Semacam semacam China, suku kampung juga ada China. You know, Hokkien dan Cantonese dan Hakka juga berlainan budaya. Betul Hakim suku kaum sama juga. Semai, Arwin Ezekiel, Semai bukan. Ezekiel bukan Semai. Semai juga. Ya. Dan juga asli saya difahamkan asli Semai, Temia, Temuan, Saluji Semai juga. Semai Pastor. Semai, Jakun semua budaya berlainan kan? Ada. Sabah Sarawak sama Bidayu, Iban, semua suku kaum semua berlainan. Oleh itu cara-cara kita membuat penginjilan memang berlainan. Apa yang kita ada ialah hanya dasar, the base of evangelism. Dan kita semacam kek kek dalam sama, tapi hanya luar icing. Ramlan atau muan mix dengan jakun ya, okey, bagus. Ya, kita semacam satu kek hanya topping di atas saja yang berlainan. Ada suka coklat, ada suka vanilla, ada suka strawberry, masam lah. Alright, berlainan ya. Itu budaya, cara-cara kita membuat penginjilan. Tapi dasarnya sama, iaitu Kristus. Oleh itu kita dah belajar, kita dah berkongsi tentang dasar penginjilan, iaitu Yesus Kristus. Siapa dia? Dia Tuhan, dia juga manusia, dan dia Yesus mati kerana sebagai manusia. Yesus disalib kerana manusia. Ya, itu dasar penginjilan kita. Sekarang kita nak tengok ialah tentang apakah cara-cara. Nombor satu, halangan budaya. Kalau saya sebagai Cina, saya faham kalau saya nak membuat penginjilan pada suku-suku kaum, saya harus belajar cara hidup suku kaum. Bidayu, Iban, Temuan, Semai. Kalau tidak, memang susah untuk mereka untuk percaya pada saya. Kerana saya Cina. Saya akan menggunakan cara-cara Cina. Kamu semua apabila kamu mau menjadi Kristian, mesti ambil kayu untuk makan. Mana boleh. Kami semua tak tahu guna kayu. Kami guna sudu. Budaya berlainan. Kita tengok apa yang Paulus katakan di sini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba. Saya suka ni. Saya menjadi hamba dari semua orang supaya aku boleh menangkan sebanyak mungkin orang. Kita ubah.
Ya, kita ubah supaya orang boleh menjadi orang percaya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. To the Jew, I become a Jew. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, by the law, right? Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, susah. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, kerana aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan kerana Injil, Gospel. Supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya, kita menjadi apa yang manfaat yang senang ya supaya orang boleh menjadi orang percaya. Macam saya katakan, kalau saya nak buat penginjilan di kampung orang asli, saya harus duduk bersama-sama dengan mereka, makan makanan mereka, ya, tidur, cara-cara mereka hidup, cara-cara mereka. Ya. Kalau tidak, saya datang, saya Cina, saya buat begini. Orang tidak akan menerima saya. Ya. Benar? Okey. Nah, kita tengok, mungkin kita boleh bincang. Apakah pertama kali anda berespondan dengan Injil? Okey. Sekarang kita masuk bilik lagi. Dan kita bincang pertama kali anda berespondan dengan Injil. Boleh ya? Apakah pendapat anda tentang gereja, ya, tentang tentang keinjilan dan juga gereja. Okey. Sila masuk bilik. Ya, kita mempunyai tanggungjawab ya untuk membawa keinjilan, membawa Injil kepada kawan-kawan kita yang belum percaya. Dan berita baik, kita kena beritahu mereka tentang berita baik, ya, bahawa keselamatan telah tiba dan Yesus dia telah menyelamatkan kita semua. Kita harus faham, ya. Dan di sini kita nak belajar sedikit sebanyak ya tentang mengenali cara-cara budaya, ya, halangan, kerana tiap-tiap orang mempunyai pandangan sendiri
Tiap-tiap orang berlainan. Oleh itu cara-cara kita berkongsi, membuat penginjilan ada kalanya berlainan dari saudara A dan juga saudara B. Berlainan. Tiap-tiap orang mempunyai pandangan yang berlainan. Tiap-tiap orang mempunyai need, keperluan juga berlainan. Ya, macam Kim bertanya tadi, kalau ada siapa mereka perlukan, mereka mempunyai keperluan mental, macam mana kita nak menolong. Ada kalanya kita memberi kawan, mereka mempunyai keperluan kesihatan, macam mana kita boleh menolong mereka. Ya, alright. Oleh itu kita harus tahu, dan keperluan dan juga kebahagiaan hidup, kerana kita hidup, kita membawa Yesus kepada mereka supaya mereka mempunyai hidup yang lebih bermakna. Walaupun mereka mempunyai keperluan ataupun kebahagiaan, hidup mereka lebih bermakna. Oleh itu tadi saya tanya kamu semua, apakah makna hidup untuk anda? Kita boleh berkongsi dengan mereka. Ya, berkongsi. Dan ada kalanya membuat penginjilan bukannya senang, kerana kita masuk, we enter, ya, kita masuk ke dalam dunia mereka. We enter into their world. And sometimes they may not like it. Ada kalanya mereka tidak gemar. Kita kita kacau cara-cara mereka hidup. Kerana Yesus, kerana Tuhan membawa perubahan, membawa perubahan pada orang. Itulah yang mereka tak begitu seronok, ya, kerana Tuhan shake them, goncang cara hidup mereka. Ya. Oleh itu, yang pentingnya dalam hidup seseorang, terutamanya orang Kristen yang baru, kita harus bersama-sama dengan mereka memberi galakan, pertolongan, dorongan, doa. Ya, kerana hidup sekarang berlainan, tak semacam dulu. Tak semacam dulu. Mereka kena ubah. Kalau mereka merokok, kita kena memberi galakan cara-cara untuk membuang tabiat merokok, ya, ataupun judi ataupun mabuk, ya, kerana kita kena berkomunikasi dengan lebih berkesan. Apakah caranya? Ya, sungguh pun Alkitab pernah mengatakan di 1 Korintus 9:19-23 mengatakan bahawa sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba kepada semua orang. Itu yang saya katakan tadi, ya, supaya aku boleh menenangkan sebanyak mungkin orang. Tadi saya dah katakan, kan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi Yahudi, dan supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan kerana Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ya, itu yang saya nak showkan. Kerana ada cara hidup orang, ya, mempunyai 4 kategori. Ya, satu ialah bahasa. Ada kalanya bahasa juga halangannya. Macam mana kita nak berkomunikasi, ya, bahasa, budaya cara hidup. Satu bahasa, budaya. Nombor 3, kepercayaan. Saya percaya
tiap-tiap kelompok orang, tiap-tiap orang ya mempunyai kepercayaan masing-masing. Walaupun mereka orang asli suku kaum, orang asal, orang asli Indonesia, India, China, tiap-tiap orang mempunyai kepercayaan masing-masing. Sampai ada orang yang mengatakan bahawa mereka tidak percaya pada Tuhan, mereka tidak percaya pada dongeng-dongeng semua, mereka percaya pada diri mereka sendiri pun ada. Itu juga kepercayaan. Dan nombor 4, nilai. Nilai seseorang. Ya, nilai. Ada 4 hal kita kena address, kita kena tahu supaya kita lebih fasih dengan cara-cara kita berkomunikasikan Injil. 1, bahasa, 2, budaya, 3, kepercayaan, nombor 4, nilai. Dan kita akan bincang minggu depan. Ya, di sini kita akan surai habis untuk kelas hari ini, dan minggu depan kita akan sambung dengan 4 halangan tu. Apakah cara-cara kita menyelesaikannya? Alright? Bahasa, budaya, kepercayaan, dan nilai. Okey? Soalan, ada siapa? Soalan?